الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. Bahagia dikasihi sahibul fadilah, ayahanda Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin muslimat. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, kerana dengan keizinan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita bersua muka. Jadual kita setiap bulan minggu kedua hari Sabtu malam Ahad, insya-Allah. Hari ini tuan-tuan, kalau tengok dalam kalender, kita berada pada hari yang ke-22 Syawal. Terima dia 22 Syawal, makna kata malam ni 23 Syawal. 23 hari dah Ramadan meninggalkan kita. Ramadan dah berlalu 23 hari dah. Tak lama dah, lebih kurang seminggu saja lagi habislah bulan Syawal. Alhamdulillah, rata-rata kita pun dah habis puasa 6. Orang yang puasa penuh Syawal, penuh Ramadan, kemudian puasa 6, disebutkan Nabi SAW umpama dia puasa sepanjang tahun. Alhamdulillah. Cuma malam ni tuan-tuan, sebagai muqaddimah kita malam ni, satu benda yang kita nak tanya, tepuk dada tanya iman masing-masing. Dua perkara besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, yang mana sebelum kita sambut puasa hari ni, hari tu ni kita duduk dalam bulan Sya'ban, kita buat ceramah Ihya Ramadan. Banyak tok-tok guru, ustaz-ustazah cakap peringat bab Ramadan, bab puasa Ramadan, bab qiyam Ramadan. Dan tuan-tuan, 23 hari dah
Ramadan tinggal kita, nak tanya dapat tak hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sepanjang Ramadan. Nah, dua hadiah utama, yang lain banyaklah. Kelebihan yang Allah bagi, pahala sunat, ibadat sunat, pahala fardu, ibadat fardu, pahala 70 kali fardu, semua tu ada. Tapi dua yang paling besar, nah, selain daripada Lailatul Qadar, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah yang Allah janjikan pada kita dalam suratul Baqarah, ayat yang memfardukan puasa, la'allakum tattaqun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dapat tak hadiah nombor 1 ni? La'allakum tattaqun. Saya fikir 23 hari dah noh Ramadan pi, agak-agak aku dapat tak hadiah nombor 1 yang nama dia taqwa. Habis kita tengok wasiat Imam Hatim Al-Asab, insya-Allah kita sambung kuliah kita dengan naskah photostat yang kita photostat hari tu ni, nasihat agama wasiat iman, nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, Syekh Imam Habib Abdullah Haddad. Kita sambung lepas ni insya-Allah. Satu, takwa. Yang kedua, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Ibu-ibu agak-agak pejam, dapat tak aku ni takwa? Agak-agak puasa Ramadan hari tu ni ampun tak dosa-dosa aku? Bimbang tak? Bimbang. Sebab antara doa yang Nabi aminkan, doa Jibril alaihissalam, 3 kali Nabi kata amin. Nah, antara dia, salah satu apa dia? Jibril kata, malangnya manusia, celakalah manusia, ruginya manusia, bila mana berakhirnya Ramadan, mereka tak dapat apa-apa, mereka tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis Ramadan, Allah tak ampunkan dosa mereka. Hanya lapak dan dahaga. Habis tu kita nak cek ke mana? Nak cek, ustaz, nak tengok dalam diri kita, adakah kita dapat takwa? Adakah kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nak buat ke mana? Cek, ustaz, adakah kita konsisten, istiqamah melaksanakan ibadah macam kita buat dalam bulan Ramadan? Sama tak? Sama. Bulan Ramadan kita semayang, kita solat, banyak kita main masjid. Bulan lain pun semayang, main masjid juga, berjamaah juga. Bulan Ramadan kita banyak baca Quran, bulan lain pun baca Quran juga. Bulan Ramadan kita banyak berselawat atas Nabi, bulan lain pun selawat juga. Yang beza satu je. Apa dia? Yang hanya ada dalam bulan Ramadan, solat tarawih saja. Yang lain semua ada. Witir ada, tahajud ada, qiyam ada, semua ada. Lepas tu mereka duk melawak dalam dalam WhatsApp, kan. Mereka kata tutup imam seluruh Malaysia ni kena buat laporan polis, Oman. Esok kena pergi buat laporan polis. Pasal apa? Cari manusia hilang. Kalau kita Langkawi ni hilang di laut lah. Tapi baru-baru ni pun hebat kat 2-3 hari lepas noh. Jauh juga tu, budak 6 tahun bawa kereta, kira hebat orang Langkawi. Peringat lekeh lah. 6 tahun bawa kereta, Allahu Akbar. Allah pelihara dia, subhanallah. Berapa orang yang tengok, nasib baiklah, tak ada apa, duduk nasib baik situ. Berapa orang yang tengok kejadian tu sebagai tanda kebesaran Allah.
Allah pelihara dia, tak ada masalah. Kereta besar pun tak ada, lori besar pun tak ada, nasib baik terbabas sikit dia tidak terjun belaga tiang elektrik mampu. Budak tu pun nasib baiklah, dia tekan minyak pun tak kuat terang mana. Maka kalau dia pendek, kaki tak sampai, terlajak tekan laju, boh tiang elektrik, jahanam. Kereta jahanam tak apa, anak tu. Tapi Allah Maha hebat. Nah, macam mana budak tu pun tak tekan kuat, tak terang mana. Ya Allahu Akbar. Tak ada kereta besar-besar, tak ada kereta laju-laju. Dia keluar tu pun sakano no. Daripada kampung, jalan kampung naik titi, kemudian pergi jalan besar lalu Melaka. Hebatlah tu. Kalekeh main. Allahu Akbar. Tuhan pun nak tahu kita pendekar kena orang Langkawi ni, jangan dia buat main. Allah. Ingat lekeh. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat. Mana kena buat laporan polis orang hilang pasal apa? Taklah hari itu dalam bulan puasa sembahyang tarawih penuh masjid dia main ramai. Lepas puasa, lepas raya tak ada. Tak jumpa dah melainkan hari Jumaat koklah hilang. Buat laporan polis kok hilang. Tuan-tuan. Kalau lepas pada bulan puasa ni kita duk balok lagi, kita duk segan lagi. Rumah Allah masjid ni pun jarang mai, kita bimbang, kita tak dapat apa-apa. Tak usah lagi bercakap bab Lailatul Qadar. Nak bercakap bab istiqamah melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, kekal dalam bulan lain. Tapi takut kan? Kita katalah umur kita 73 tahun. Contohlah kita kata mati umur 75. Tubuh 73 lah. Mati umur 73. Balik umur 13. Kita buat contoh ke tu. Balik umur 13 tahun, mati umur 73. Makna kata sepanjang hidup kita taklif, tanggungjawab atas kita puasa apa? 73 tolak 13, 60 kali. 60 tahun, makna kata 60 kali kita jumpa Ramadan. Esok di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di Padang Mahsyar, tayang skrin, white screen tu tayang. Nah, tengok Suhaimi bin Mat Syuaib 13 tahun balik, ninggai umur saya milih tu. Buat mati siapa tahu ni. Contoh, ninggai umur 73 tahun. Dalam 73 tahun makna kata 60 kali dapat Ramadan. Tengok 60 kali bermula umur 14 sampai umur 73 sekali pun tak dapat Lailatul Qadar. Nak tak engkau tahu lah. Allahu Akbar. Dalam pada tuan-tuan patut kita kena fikir ni, ditayang besok di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di Mahsyar, tayang umur 60 kali dapat Ramadan tu, sekali pun tak ada Lailatul Qadar. Agak-agak lah orang Sungai Mulu nak kata apa. Kalau hamba Allah yang nama dia Suhaimi Syuaib tu sekali pun tak dapat, sembang besar. Duk main ceramah pompang haram sekali pun tak dapat. Mampu. Allahu Akbar. Dah tu pun kena fikir tu tak. Tapi nak patah boleh tak boleh lah. Nak pergi tahun depan pun tak tu kalau lagi. Hai nak buat apa? Maka insya-Allah istiqamah. Apa yang kita buat dalam Ramadan lalu, kita teruskan semangat roh ibadah yang kita buat dalam Ramadan dalam bulan-bulan yang lain. Kurang-kurang kita dapat dua benda. Apa dia? Pertama, takwa. Yang kedua, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita buat. Kan kita mengaji hari itu dalam nasihat agama wasiat iman. Takwa ni ada berapa? Ada 4. Pertama, buat apa yang Tuhan suruh, zahir batin. Yang kedua, tinggal apa yang Tuhan larang, zahir batin. Yang ketiga, merasai kebesaran, keagungan mutlak milik Allah. Dan keempat, ketakutan kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut Allah gelapkan kita di dunia. Takut Allah gelapkan kita di barzakh. Takut andai Allah gelapkan kita di mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaji hari itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan bila bercakap soal takwa, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Pengarang kitab kita hari itu dia kata apa? Petunjuk kepada sebenar-benar takwa. Yang ni pun cek.
Lepas Ramadan ni cek sebenar-benar takwa tu ada berapa? 3. Nombor 1 apa dia? Allah itu wajib kita taat, tak boleh kita mungkar. Allah wajib taat, tak boleh ingkar. Kemudian 2, Allah wajib kita ingat, tak boleh kita lupa walau 1 saat. Ketiga apa dia? Allah wajib kita syukur, tak boleh kita kufur. Allahu Akbar. Itu ni Allah uji sekali lagi ni lepas puasa hari tu ni. Cuaca panas melampau, tak pernah kita panas yang macam ni. Di Kuala Nerang tempat saya tu tadi, isteri saya screenshot suhu 38 darjah Celsius. Kalau suhu badan 38 ni demam lah. Suhu tu, suhu luar rumah ni suhu demam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tu baru sikit Allah uji. Nak keluar rumah pun segan. Duduk dalam rumah aja. Duduk dalam rumah panas, pasang kipas pun panas lagi. Mandi kerak, minum air bagi kerak. Allahu Akbar. Itu belum lagi panas di mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita insya-Allah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Hari itu pun saya dah bagi kertas ni. Saya photostat sebahagian daripada nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab ringkas dia, surat dari Imam Al-Ghazali menjawab kepada pertanyaan anak murid dia, ayyuhal walad. Tuan-tuan pergi beli di kedai-kedai kitab ada jual kitab ringkas ayyuhal walad, ada 25 nasihat. Ayyuhal walad ni tuan-tuan ditulis, ayyuhal walad ni sebenarnya adalah surat yang ditulis daripada Al-Imam Ghazali kepada anak murid dia. Bila mana anak murid dia tanya jalan apa nasihat membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat, dia jawab ada 25 nasihat. So kita ambil salah satu, nasihat ke-15 berkaitan dengan wasiat Imam Hatim Al-Assam rahimahullah. 8 perkara yang ditulis oleh Imam Hatim Al-Assam yang ada pada tangan tuan-tuan. InsyaAllah pertemuan bulan depan pun, bulan Jun nanti, minggu kedua, tuan-tuan bawa lah kertas ni. Bawa mic, kita bincang lagi sampai habis 8 wasiat ni, barulah kita sambung balik nasihat agama, wasiat iman. Baik, hari tu saya sebut dah, tuan-tuan buka muka last sekali, muka surat 39. Dalam helaian photostat tu muka surat 39 last kali. Apa hebatnya wasiat Imam Hatim Al-Assam? Guru dia Imam Syaqi Al-Balqi berkata kepada Imam Hatim Al-Assam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini beredar pada membahas 8 masalah, 8 perkara yang engkau sebutkan tadi, dan siapa yang beramal dengannya maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebut tadi. 8 benda yang ditulis, yang disebutkan oleh Imam Hatim Al-Assam, kalau dia boleh kita jadikan sebagai rukun kehidupan kita, maka insya-Allah salah satu daripada cara yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali mendapat insya-Allah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. 8 wasiat. Wasiat ni bila ditanya Imam Hatim Al-Assam, ditanya oleh guru dia tu, muka surat depan hak 33 tu, ditanya oleh guru dia, engkau telah belajar daripada aku selama 30 tahun, maka apakah ilmu yang telah engkau dapat daripada aku? Hatim Al-Assam rahimahullah menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari pada fikiranku. 8 faedah ini sudah memadai untukku kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti, dunia akhirat. Kita bahas dah hari itu sebelum puasa. Nasihat pertama, nasihat kedua, nasihat ketiga. Dah bahas dah hari itu kalau ingat. Apa? Kita ulang sikit. Hak nombor 1, Imam Hatim Al-Assam kata apa? Nombor 1, Imam Hatim Al-Assam kata, aku melihat akan manusia ni
ada saja benda yang dicintainya, diasyikinya, dikasihinya. Isteri cintakan suami, suami cintakan isteri, ibu ayah cintakan anak-anak, anak-anak cintakan ibu ayah, manusia cintakan rata benda. Dan dia kata, aku melihat rata-rata benda yang dicintai oleh manusia itu hanya boleh teman dia sampai dia sakit saja. Anak kita ambil cuti lama dah, duk jaga kita sakit, tiba-tiba dekat-dekat nak mati sihat, nampak segak, makan pun lalu, dia pun habaq kata, ayah, cik kena balik dah, cuti 5 hari dah, cik kerja duk Kuala Lumpur tu. Naik feri, turun di Kuala Kedah, tak dan nak naik kereta di Kuala Kedah lagi. Sini adik dia telefon dah, abang, awak, ni cik nak abang nak, awak, ayah tak ada dah. La ilaha illallah. Tadi aku keluar rumah dia sihat. Jadi Imam Hatim kata, boleh teman dia sampai dia sakit saja. Waktu dia mati pun siapa tak boleh teman. Satu. Tak. Itu kita sebut dah, Allah uji ni tuan-tuan, menuntut untuk kita balik pada Allah. Mana pernah kita berhadapan, dulu kita tengok ada situasi tak boleh jaga orang sakit. Hari tu sebab COVID-19 tak boleh nak jaga. Mak sakit tenat lagu mana pun, ayah sakit tenat lagu mana pun, masuk ICU. Kalau kerana kuman COVID-19 tu siapa tak boleh jaga. Hatta bagi mandi pun tak boleh. Masuk dalam kubur pun puak kesihatan lah yang urus. Allah nak tunjuk dah, hampa kena balik dah ke Allah. Ni tambah dengan cuaca panas lagi, subhanallah. Kalau tak fikir lagi lah, Allahu akbar, afalam takunu taqilun. Awak hampa tak mau fikir. Tak mau fikir juga, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Akhirnya neraka, maka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, rahmati Allah. Dia kata ada pula sebahagian boleh pergi teman sampai liang lahat je. Tak ada siapa yang boleh masuk sekali. Sayang lagu mana maklum dia. Nah, habaq kat Tok Imam, saya ni dengan suami ni kami tak pernah pisah. Hari ni dia tak ada dah. Kambuh tanam dengan saya sekali. Boleh gitu? Bajia boleh buat gitu? Bini kata saya nak kambuh sekali, nak duduk sekali lubang kubur. Agak-agak Tok Imam dah nak lagi. Tok Imam pun, Tok Imam sudah dalam. Kambuh dengan bini-bini sekali. Tak ada. Maka dia kata, aku memikirkan yang dikatakan kekasih yang utama, teman setia ni siapa dia? Bukan sahaja boleh bagi teman di dunia, bahkan dia boleh teman sampai ke alam barzakh, dan dia boleh teman di alam mahsyar, bersama-sama akhirnya menuju ke syurga. Apa dia? Akhirnya dia kata, teman yang sebenar, kekasih yang sebenar adalah amal yang saleh. Betul. Amal yang saleh, berebut-rebutlah buat. Nah, semasa segi hayat di kandung badan ni. 3 perkara. Nah, mati anak Adam putus segala amalan melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Ilmu yang manfaat lah, bukan payah. Bukan nanti mai jadi ustaz ni ada teknologi ni. Ni dah Hajur buat ni pun Masya Allah, teknologi. Tuan-tuan tak ada rakam macam ni, tak apa. Kalau semua rakam, siapa nak dengar, tengok. Wakil kita Joe rakam seorang, deboh dalam grup kumpulan kita yang kata WhatsApp ni, kumpulan kampung. Kita ambil pula tok guru mengajak tu, viral pula dalam grup keluarga kita. Sepupu sepapak kita pula viral lagi. Semua tu viral majlis ilmu. Subhanallah. Pahala kita dapat macam orang hak mengajak. Semua. Bukan gaduh nanti mengajak. Kalau semua mengajak, siapa nak belajar? Bayangkan tengok, semua hak ada ni semua duduk cakap di meja ni. Siapa nak dengar? Jam. Allahu Akbar. Kita tengok TikTok, kita download ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang hebat-hebat, baru kita viralkan mana-mana grup. Kita tengok ada tulisan-tulisan ilmu yang hebat. Ni dak hak viral semua, viral hak pelik-pelik, hak bagi orang keliru. Dah maaflah bab politik cukup syok viral. Hang kata aku kata ke hang, hak nu tak kena, hak ni tak kena. Hak ilmu siapa pun tak mau viral. Ada hari satu hadis yang viral apa? Sehari satu hadis tu. Hak viral.
Tu pahala ilmu yang manfaat. Nak buat jariah bukan payah. Kawan saya cikgu di Sungai Petani, dia kata, Ustaz, alhamdulillah Allah bagi kat dia. Dalam boot kereta, dalam pungkok kereta tu, bumper kereta dia tu ada apa? Cebok. Apa gayung. Cebok. Dia buat apa? Kalau dia pergi singgah mana-mana masjid, dia tengok ada kolam, ada kolah di masjid tu, dia akan tinggal cebok tu. Faham? Dia pergi bulan depan, kalau tengok cebok dia tak ada, dia beli lagi. Dia akan tinggal. Setiap kali singgah, dia tinggal 2 cebok. Tak kira cebok ada banyak ke tak banyak ke, dia tinggal juga. Kurang-kurang orang biasa semayang, orang cebok guna gayung dia tu basuh. Kita main masjid, tengok satu pilih rosak, tak payah report kata imam. Tuan-tuan report pergi apa? DIY. Saya lu bukan tahu paman DIY itu tentang apa. Tu anak kata DIY itu do it yourself dia tu. Ha? Anak saya kata DIY itu dia nak habaq kata hang beli kat aku balik buat nyeri. Komen tak ada. Kan? Tak ada. Ha. Beli hak satu pipe tu, boh melatah apa sertik putih tu, boh. Jadi orang tu ambil sembahyang, pilih tu kita repair. Sebelum ni pilih tu rosak. Semua orang buat. Mai duduk saja tengok, tengok apa? Tengok lampu sambil mengajar, tengok lampu. Ni alhamdulillah lah semua cerah. Kan? Tengok ada satu lampu tahu padam, tu malak satu tu. Hak ujung tu malak kat ekor tu. Habaq kat paman, yang ni kalau padam saya cuk dah. Saya nak beli downlight dia. Paman kata hak ni hak mahal, bukan hak RM10. Tu imam kata ni hak mahal, 50 ringgit. Hak ni saya cuk kalau padam je, habaq saya yang nak ganti. Allahu akbar. Orang duk mengaji, duk bawah lampu tu tengok kitab hak dia mengaji tu, main bayang cerah, elok, dapat pahala. Tengok kipas hak benda rosak, dia yang repair. Subhanallah. Kalau semua orang buat lagu tu lah tuan-tuan. Lagi apa? Selipar Jepun. Ustaz, bila ayak pahala ke? Pahala. Dia pakai selipar Jepun masuk bilik ayak, kaki dia jaga. Kan tak tahu pijak nak apa, tak tahu hak pijak tu masuklah masjid. Tak kotak, tapi kerana selipar kita sedia, dia masuk tanah, kaki dia pun bersih, dia basuh elok, main masjid elok. Subhanallah. Selipar Jepun tu pun, tapi selipar Jepun ni satulah nak pesan lah. Tak salah beli kat kedai RM2. Tak pasal beli kedai RM2 ni, dia punya tapak nipis kan. Kena pula main masjid ni orang tua, pakai selipar terlajak ke jatuh, lincin. Nanya. Cari hak tapak tebal ke. Hak RM10 9 rupang. Ada RM9 9 rupang pun ada. Tengok hak tapak tebal. Kita beli kat anak kita pergi asrama, kita akan pilih tapak tebal, betul tak? Takut anak jatuh bilik ayak. Macam tu kita beli kat masjid. Ni asal sedekah masjid, selipar kedai RM2. Ilaha illallah. Lincin. Bukan dia payah. Sedekah jariah, selipar tak masjid, ganti lampu yang rosak, ganti pipe yang rosak. Ya, ada nak buat apa tu imam, ada nak buat apa, saya tak banyak tu imam, ada RM50 je nak sedekah. Tak apa. RM5 tak apa, RM10 tak apa. Allahu akbar. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Amal yang saleh. Yang kedua apa dia? Pun kita dah tengok dah hari tu. Yang kedua dia kata nafsu kena ada, tapi kena jaga. Sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk sentiasa mengikut kehendak nafsu dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Allah, ia menahan nafsu daripada kehendaknya, maka akan dijadikan baginya syurga sebagai tempat tinggalnya. Nafsu kena ada, tapi kena kawal. Kita sebut dah hari tu. Saya pun lupa. Aku ni hari tu sebelum puasa aku cakap tampak tak. Tapi saya baiklah jauh dia rakam, dia hantar kat saya cakap tu, saya tengok balik tajuk, ada berkaitan dengan nafsu. Mana kata aku sebut dah sini. Tajuk dia macam mana nak lawan nafsu apa. Tajuk pandai dia karang. Dah. Saya pun dah sebut hari tu. Tapi kau tanya lupa agak malong. Nafsu ada berapa tingkat? Siapa boleh jawab boleh awal. Tak kena dengan Syah. Nafsu ada berapa tingkat malong? Tak dengar.
Ustaz tanyalah Pak Long depan tu duduk dekat Ustaz. Dah Pak Long masa daripada depan. Ha Pak Long, nafsu dah berapa tingkat? Tak kira lah aku dia panggil Pak Ngah, tak kena jawab. Ustaz tanya Pak Long pula. Berapa? Aku cengeng Ustaz mana dah lepas puasa. Ingat tak? Berapa makam nafsu ni, ada berapa darjah? 7. Kan? Ada tu 7. Nak kata tu saya tapi tak teriak tak betul. Mula-mula yang paling bawah apa dia? Nafsu amarah. Dan nafsu amarah, inna nafsa la amaratun bisu', nafsu yang sentiasa ajak buat jahat. Bulan depan tanya lupa pula. Yang kedua, lawamah. Tulis malu. Mengaji kena buat pen. Lawamah. Dan Ustaz hari tu tulis buku kalam merah. Hari ni bawa kalam kuning, lupa hari tu tak tahu nak pula dah. Lawamah ni apa dia? Mula syok buat baik. Dia tak apa buat baik ni tapi syok. Di masjid tu tiap malam dah kuliah. Dia pun tahu seronok aku dengar tapi tak pergi lah. Jadilah. Boleh seronok mudah-mudahan dia pergi kali kata korang. Hang ni duk seronok je pergi dah lagi. Kemudian naik satu lagi, mulhamah. Mulhamah ni apa dah? Dah mula buat baik. Tadi seronok aja. Jinak dengan baik lah, dia dah mula buat baik. Kita ni kata-kata insya-Allah duduk nombor 3 lah. Tapi kita ni tuan-tuan, sebagai orang awam, saya dan tuan-tuan, kalau boleh duduk nombor 4 ni pun Allah bahagia. Nombor 4 apa dia? Mutmainnah, jiwa yang tenang. Hak ni yang kita cari. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya-Allah. Nak pergi duduk nombor 4, kalau kita mati duduk nombor 4 ni pun Allah bahagia, tak tahu nak apa. Tapi takatlah boleh mampu nombor 3 ya. Mulhamah, jinak dengan baik. Nombor 4, nafsu mutmainnah. Lagu mana nak buat? Istiqamah. Dia buat baik dah, tapi dia istiqamah. Rajin main masjid, rajin duduk dalam majlis ilmu. Dia main masjid, dia tak tinggal sunat tahiyatul masjid. Lepas tu dia buat sunat qabliyah. Lepas tu dia sembahyang buat sunat ba'diyah. Dia selalu ada di rumah Allah, imarah majlis ilmu. Dia banyak selawat, banyak zikir. Dia banyak dekat dengan Quran. Mudah-mudahan mati kita paling lekeh pun mutmainnah, insya-Allah. Kemudian yang kelima, radiyah, makam redha. Yang keenam, mardiyah, redha meredai. Dan ketujuh, nafsu yang sempurna, nama dia nafsu kamaliyah. Para nabi dan rasul, para kekasih Allah, wali-wali Allah, kamaliyah. Ada insya-Allah. Tu nombor 2. Kemudian nombor 3 pun kita dah sebut hari tu. Sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha menghimpunkan harta benda dunia sebanyak-banyaknya, lalu ia menahannya dan tidak mau menyumbangnya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kita ni akan habis lenyap. Yang ada di sisi Allah lah yang akan kekal. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala yang kita buat. Tuh, muka surat 35 tu. Faedah ketiga tu. Bab berkaitan dengan sedekah. Dia kata ramai manusia. Kita berhenti tani hari tu ni. Ramai manusia dia kata berlumba-lumba cari harta benda. Semua puluh nak buat duit, nak jadi kaya. Tapi ramai juga di antara mereka yang tak mau nafkah, infak harta mereka balik pada jalan Allah. Masya-Allah.
Zakat tak mau bawa keluar. Tu hak wajib. Sedekah ni ada dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib ni apa dia? Zakat. Zakat. Satu ingat tak ada? Ada. Zakat fitrah tak bawa keluar apa dah? Ada. Sampai tanya ustaz, saya terlupa tak ambil berat. Ni lepas raya dah, lepas main raya dah. Nak bayar boleh tak? Bayar habis zakah beza. Ada. Balik macam tu. Padahal masuk Ramadan tu bayar. Boleh ya, bukan nanti tunggu. Ni gagah nak tunggu malam raya. Tak apalah, rajin buat-buatlah, tunggulah. Tapi kena bayar. Tu hak RM7, RM14. Ni tak kira zakat harta ni. Dia ikut kadar mas. Tengok mas lah ni pun pasal 20,000 bah. Dia pun tak kira lah. Kan dia nilai sikit 20,000. Bayarlah. Dah. Sebab semua yang kekal di sisi Allah itu apa dia? Pahala. Kita gaji 4,000 sebulan contoh. Dia gaji 3,000 lah sebulan. 3,000 tu rezeki kita kah? Belum tentu. Jolok tengok 3,000 sama-sama bawa keluar 1,000 kereta. 500 piayak tambah lah pula panas buka aircon sedia-sedia. Rumah ada aircon lah. Aircon lah pula bukan satu bilik kita. Anak pun kata nak aircon juga. Bilik anak lelaki perempuan 2 aircon 3 aircon. Ruang tamu tu 4 aircon. Tentu saja sebulan 300. Allahu Akbar. Tu kira murah. Ayak lagi. Ayak lelaki-lelaki RM60 360. Tu berapa ayak. Tak kira telefon yang kita pakai ni. Tu tak kira anak ngaji lah kena pakai Unify. Kan? Di rumah boleh kata semua ada wifi. Boleh kata majoriti orang hari ni. Pasal apa? Prasyarat anak balik kampung. Nak balik raya cucu tanya rumah Tok Wan ada wifi tak? Cucu lah je. Bukan cucu dulu. Mami, cucu tanya tak di rumah Tok Wan ada wifi ke tak? Cucu tanya tak? Tanya. Allahu Akbar. Internet, telefon, kedebuk-kedebak pergi salin tayar kereta apa semua. Tinggallah 500 bersih. 500 je bersih daripada 3,000. 500 tu pun belum tentu jadi rezeki lagi. Pasal apa? Manis lajak tak boleh makan. Roti canai boleh gagas sebiji ya, tu pun tak boleh cicah susu. Dulu kita cicah susu, cicah gula syong. Boleh tekat sebiji ya. Roti pak sagi pun pula kena ambil high fiber. Tak boleh roti pak sagi biasa. Tak ada. Rezeki yang ada hanya masuk dalam badan. Yang masuk dalam badan pun rezeki kita apa? Yang jadi tenaga. Allahu Akbar. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Lalu aku pun kata dia mengorbankan apa jua yang aku dapat daripada harta benda dunia ni, dan aku suka memberikannya pada kalangan fakir miskin supaya harta bendaku itu jadi pahala yang tersimpan di sisi Allah. Kita mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat seronok dengan puasa hari itu. Takut tuan-tuan, takut puasa kita hanya dapat lapak dahaga. Ya, kita jaga semua pantang larang. Jaga pantang larang, jaga perkara-perkara yang batal puasa, tapi hati tak boleh jaga. Takut hak tu. Kita mayang tarawih tak tinggal, Quran kita baca alhamdulillah. Kita pun baca seronok tuan-tuan. Besok bayangkan tengok agak-agak tempat kita di mana, di mahsyar. Nak duduk dekat dengan Nabi ke jauh dengan Nabi? Itu tak kira lagi barisan sahabat-sahabat Nabi, para syuhada, orang yang syahid di zaman Nabi hadir depan no. Kita duduk mana, barisan mana. Tapi ada satu formula. Formula kata umat aku akhir zaman siapa pun semua boleh bangkit dekat dengan aku. Semua boleh bangkit dekat dengan aku. Duduk dekat dengan Nabi. Bukan sahaja sahabat-sahabat Nabi, bukan sahaja para syuhada bersama dengan Nabi. Kita pun, Nabi kata ada chance pergi duduk dekat dengan Nabi. Siapa dia? Orang yang banyak ingat ke aku, orang yang banyak selawat atas Nabi. Hari Jumaat yang suruh banyak selawat ke Zebah. Pasal hari Jumaat lah dipersembahkan selawat umat Nabi ni kepada Nabi SAW. Banyakkan selawat atas Nabi. Tambah kita pula umur subsidi ni 50 ke atas tu kira subsidi dah. Subsidi dah.
banyakkan selawat atas Nabi sebab kita mengharapkan syafaat Nabi SAW bangun besok bersama dengan Nabi. Siapa dia yang akan bersama dengan Nabi? Siapa dia yang akan bersama dengan Nabi? Kan kita pernah baca hadis hari itu. Bila mana seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kiamat ni bila? Nabi kata, dak yang duk kalut sangat bab kiamat ni. Yang duk kalut sangat bab kiamat ni, mu ada apa? Ada apa? Hang bersedia untuk apa? Untuk kiamat? Dia kata, aku tak ada apa ya Rasulullah. Semayang aku pun aku tak tahu Allah terima ke tak. Puasa aku pun aku tak tahu Allah terima ke tak. Yang aku ada dua benda ni aku yakin sangat-sangat. Hak ni aku yakin. Apa dia? Pertama, cinta pada Allah. Pertama, aku cintakan Allah. Dan yang kedua, aku cintakan kekasihnya Nabi SAW. Nabi kata apa? Anta ma'a man ahbabta. Kamu besok akan bersama dengan siapa yang kamu cinta. Soalan dia tuan-tuan, sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi SAW? Sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi SAW? Adakah sebut cinta ni habaq di mulut sayang Nabi? Tak ada. Buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Itu adalah saya mengajak orang tanya, ustaz, semayang raya ni, hari raya sunat pakai baju color apa? Nabi pakai baju color apa? Nabi kalau hari Jumaat, Nabi suka pakai baju color putih. Jadi kita sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat sunnah pakai pakaian color putih. Biar orang lalu ke Masjid Aisyah tu, dia waktu putih semua ni baju bunian ke apa? Biar pergi jubah putih atau baju Melayu putih, kain pelekat putih, lebay putih. Sebab Nabi suka pakai pakaian putih hari Jumaat. Hari raya boleh pakai color sunat. Pasal apa? Pasal Nabi cumanya Nabi akan pakai jubah, antara jubah yang Nabi sayang, jubah Yaman. Jubah yang kalau tengok dia adalah di muzium Nabi tu ada. Dia ada macam jalak-jalak sikit, dia ada kuning-kuning sikit, dia berwarna. Ini habaq kata apa? Hari raya pakai jubah boleh pakai color, pakai baju color. Tapi syarat dia apa? Satu, baju yang paling kita suka, baju yang paling lawa. Itu Nabi buat. Nabi suka jubah tu, jubah Yaman. Main Jumaat pakai elok, pakai color putih. Tak ada tak apalah. Bagi Ustaz Suhaimi kata pakai color putih, tak ada color putih, tak ada peristiwa Jumaat, mampu. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah yang keempat dia tuan-tuan, yang ni saya ingat kita perjumpaan akan datang, tapi bawa jangan lupa bawa kata ni perjumpaan akan datang bulan Jun, minggu kedua insya-Allah. Satu, kita akan sambung 4 dan 5 dan seterusnya sampailah 8 perkara yang ditinggalkan oleh Imam Hatim Al-Asad, mudah-mudahan menjadi rukun dalam hidup kita insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah untuk akhirnya pertemuan kita pada malam ni, satu je, ambillah peluang muhasabah. Agak-agak saya ulang sekali lagi, aku dapat tak takwa dari Allah? Yang kedua, aku dapat tak keampunan daripada Allah? Apa indikator petunjuk dia? Kita istiqamah beramal dengan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Kalau la balok balik main masjid, la balok nak baca Quran, nak zikir selawat pun balok, bimbang anda tak dapat hadiah Ramadan. Itu je. Tapi kalau kita istiqamah, kita makin semangat insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Atau cukup takat tu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan kita sendiri. Pertemuan kita pada malam ni, sekali lagi saya pesan insya-Allah pertemuan akan datang pekat bawalah kertas yang kita putus setiap ni. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب لدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.